من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة بسم الله على الله توكلنا حسبنا الله sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Dan demikian lagi memada situ. Dan demikian lagi memada ganti bentun mahad. Ganti bentun mahad itu akan hikah. yakni anak unta jantan yang umurnya 3 tahun tetapi tiada memadai, ia ganti bagi bentun labun. Ya, tertarik-tarik atas tu bentun mahad, bentun labun hikah yang atas tadi. Dan jikalau muafakat 2 zakat seperti 200 ekor unta, tiada tertentu atas malik mana tuan punya binatang tadi 4 hikah atau 5 bentul labun. Jika tiada lebih salah satu daripada keduanya bagi mustahik pada manfaatnya atau pada harga dia. Jika didapati salah satu daripada keduanya pada hartanya diambilnya, dan jika tiada ada padanya, maka hendaklah ia menghasilkan salah satu daripadanya dengan kendak dia lah. Kalau ada dua-dua dia boleh ambil, maknanya dia nak ambil 4 hikah boleh, dia ambil contohnya 5 bentun labun. Maka kalau salah satu dia ambil yang ada lah. Tu kalau ada dua tu pilihlah mana dia nak. Dan jika ada padanya kedua itu, maka tertentu yang lebih bagi mustahik pada manfaatnya. Jadi kalau pada manfaat, mustahik zakat yang mengambil tadi antara 4 hikah dengan 5 bentun labun. Dia rasa yang mana bagi manfaat dia suka, serah waktu dia ambil. Atau pada harganya, yang mana lebih baik, mana harga yang lebih mahal, yang itu dikeluarkan. Dan tiada memadai akan yang kurang manfaatnya atau harga. Ya, antara 4 hikah tadi dengan 5 bentun labun, katakan 4 hikah terlebih mahal, maka yang tu dikeluarkan. Ataupun bentun labun yang lebih mahal 5, maka yang tu dikeluarkan. Ya, tak memadai ambil yang lebih murah mana. Jika disembunyikan dia oleh maliknya yang baik itu, atau sebab taksir sa'i, sama ada malik tadi disembunyikan, maka tidak sah zakat itu, menjaga. 2 benda tu ada, tapi yang ditahu yang ni mahal sikit, dia bagi yang murah, tak memadai. Ya, satu. Ataupun silap daripada sa'i, pemungut zakat yang diwakilkan oleh pihak pemerintah. Jadi maknanya taksir dicuai, tapi cek 2 benda tu ada tu. Jadi cari yang terlebih aula dalam mengeluarkan zakat. Maka jikalau tiada disembunyikannya oleh malik, oleh tuan punya, dan tiada taksir yang mengambil, iaitu sa'i yang memungut wakil daripada pemerintah tadi, orang berkuasa, maka memadalah yang kurang manfaatnya. Ya, kalau dia sendiri pun tak perasan, dia tak apa. Tapi kalau dia tahu yang ni mana lebih mahal, lebih baik, keluarkan yang terbaik daripada yang sebaliknya. Tetapi wajib atas yang mengeluarkan menambah pada kurang. Dia keluar tadi misalnya dia bentun mahad, ya, bentun labun 5 ekor, harga dia katakan 5,000. Ya, hikah 4, harga dia 5,500. Dia pergi bagi bentun labun, sebab tu dia pergi hikah. Maka bila dia pergi tak, dalam keadaan dia tak perasan, sa'i pun tak perasan pungut, maka bila dia tahu, dia kena tambah yang lebih, 500 lagi dia kena tambah. Ya, 5,500 lebih. Jadi maknanya jangan dia mencederakan akan mustahik, itu maksud dia ni. Tapi wajib atasnya mengeluarkan, menambah, yang mengeluarkan menambah pada yang kurang. Kata kurang tadi 500 dengan nakat, mana mata wang negeri itulah, atau dengan satu suku daripada yang terlebih manfaat umpamanya, atau ditambahlah sekor lagi ke, ikutlah ya. Jadi maknanya jangan terkurang.
Adapun kalau bersamaan tu serah kepada mustahik lah, dia boleh pilih mana satu. Bahkan ada kita la darar wala dirar. Tu umum dalam hadis Nabi SAW. La darar, jangan buat mudarat pada diri kamu, wala dirar, jangan buat mudarat pada orang lain. Jadi kalau macam itu memudarat pada orang lain, sepatutnya dia dapat yang lebih harga. Tiba-tiba dia sembunyikan atau sebagainya, ada unsur-unsur yang tidak elok. Dan jika ada harga 4 ekor hikkah itu 400 dan 5 ekor bentun labun untuk 450. Di sini makna bentun labun itu mahal. Lebih 500, maknanya lebih 50. Dan dikeluarkannya 4 ekor hikkah yang kurang manfaatnya. Sebab tu dikeluarkan bentun labun bagi mustahik. Nah, saya wajib mengeluarkan menambah dengan 50. Ya, dia kena tambah 50 lagi. Ataupun 5 tusuk, 5 daripada apa nama tu, pembagian tadi. Tusuk daripada seekor bentun labun. Ya, tiada dengan nisfu hikkah. Kerana kadar kurangnya itu ialah 50. Ya, tu. Mana 5 daripada 5/9 harga daripada bentun labun. Dan harga tiap-tiap satu daripada bentun labun yang 5 itu ialah 90. Ya. Maka jadilah 5 tusuk itu bentun labun berbetulan dengan 50 kadar kurangnya lah. Dan jika diperoleh salah satu daripada 2 fardu pada hartanya, diambil yang ada itu. Dan jika kurang manfaatnya, maka mustahak sekalipun. Masalah lagi, jika diperolehi salah satu daripada 2 fardu, ya, pada hartanya, diambil yang ada itu, jika kurang manfaat pada mustahik sekalipun. Dan barang siapa wajib atasnya mengeluarkan bentun mahat. Jadi kalau tadi dia perolehi salah satu daripada 2 fardu, ya, mana jika diperoleh salah satu daripada 2 fardu, maknanya bukan boleh dua-dua, salah satu je dia boleh pada hartanya, diambil yang ada je lah. Mana tadi bentun mahat dengan bentun labun ada, sekarang tak ada tu, bentun mahat aja ni salah ada, ambil yang tu je lah, yang lain tak ada, nak ambil macam mana? Itu maksudnya. Kemudian, dan barang siapa wajib atas ni mengeluarkan bentun mahat, barang siapa dia wajib mengeluarkan akan, ia telah bentun mahat, ya. Dan tiada ia pada hartanya. Kita tengok pada harta dia tadi, ternakan dia tadi tak ada bentun mahat, ya. Jadi bentun mahat tak ada, nah saya harus dikeluarkan bentun labun. Jadi dikeluarkan bentun labun gantinya. Dan ambil jibran, mana tokok ataupun tambahan, iaitulah 2 ekor kambing. Ya, dia kena keluar jibran mana tambahan. Sebab bentun labun dengan bentun mahat lebih mahal bentun mahat. Kan? Bentun labun dia keluar sebab bentun mahat tak ada. Jadi mana dia keluarkan tambah. Dia kena buat jibran, itu tambahan, itulah 2 ekor kambing atau 20 dirham. Mana kambing dulu harga 10 dirham. Kambing sekarang harga berapa? 1,200. Oh, ni kitab ni 100 tahun lebih, ni harga dulu. Ni harga dulu kau dapat kambing seekor RM10, oh rebut orang ni 10 kadang dia beli. Ni harga lama dulu, harga lama bantu tuan pengarang kitab ni, Syed Daud Patani, masya-Allah. Cukup lama dah kitab. Jadi maknanya ni sebut harga dulu. Jadi dia kena keluar apa? Bentun mahat. Kata bentun mahat ni anak unta betina, umur dia berapa setahun, itu bentun mahat. Kalau bentun labun, itulah unta betina umurnya 2 tahun. Bentun mahat tadi berapa? Anak unta betina umurnya setahun, bentun mahat. Dan demikian lagi harus pula akasnya, ialah wajib atasnya bentun labun, maka tiada ada padanya, maka harus turun kota dikeluarkan diberi bentun mahat serta diberikan jibran, iaitu 2 ekor kambing atau 20 dirham, atau diberikan hikkah serta diambil jibran, boleh juga 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ni semua kita mengaji apa tu tadi? Ni kita mengaji tak beramal lagi. So
Setengah dia mengaji mengaji tak beramal. Apa keluar zakat kita seekor kambing tak ada boleh. Unta lagi jauh kan. Itu pun ada dalam kitab kita baca lah. Kalau ada ternakan, itulah maknanya jadual pengeluaran zakat yang ditetapkan. Dan demikian lagi harus bagi malik tuan punya haiwan tadi, unta tu naik, maka harus bagi malik tuan punya dia, iaitu naik kepada 2 darajat atau turun kepada 2 darajat, dengan syarat jika tiada ada padanya yang hampir seperti dikeluarkan hikah, ganti daripada bintun mahat. Kalau tak ada boleh pergi, sama ada dia naik ke atas tapi tambah lah. Kalau kurang ke bawah dia kena tambah. Atau dikeluarkan bintun mahat, ganti pada hikah, serta diambilnya 2 jibran. 2 tukarkan atau tambahan, itu 4 ekor kambing atau 40 dirham, atau diambil 2 ekor kambing dan 20 dirham pada surah mana rupa masalah yang pertama tu, atau diberinya 2 jibran, 2 makna tampalan dia, 2 penokok tambah yang tersebut pada surah yang kedua, dan harus ditabaud, mana disetengahkan pada kedua jibran tadi, iaitu apa, diberi dan diambil boleh juga. Diberi ataupun diambil 2 ekor kambing dan 20 dirham, dan tiada harus ditabaud, mana disetengahkan pada satu jibran tak boleh. Kalau 2 jibran tak apa, setengah diambil duit, setengah diambil harga, setengah ambil mana haiwan. Tapi kalau setengah dia nak kerat 2 tak boleh, takkan kambing nak kerat 2 kan. Iaitu diberikan atau diambil 1 kambing dan 10 dirham salat, melainkan dengan reda malik, kecuali reda malik tuan punya ternakan apa boleh. Dengan yang demikian tu, maka memadalah kerana jibran itu haknya betul hak malik, maka harus baginya gugurkan dia. Tapi kalau dia izin tak apa, maka memilih pada mengeluarkan mana pangkat yang teratas, yang lebih mahal, dan yang ke bawah yang murah bagi empunyanya unta itu, dengan persetujuan dia, dan ada kalau dikurang ditampal lah. Dan memilih antara memberi 2 ekor kambing, dan memilih antara memberi 2 ekor kambing atau 20 dirham, bagi yang memberi akan dia, sama ada empunya unta ataupun amil, mana pengurus zakat tadi. Jadi boleh memilih, dia panggil takhir, dan memilih antara memberi 2 ekor kambing atau 20 dirham, atau macam mana dia takhir, mana dia boleh pilih lah. Dan jikalau ada sekalian untanya itu aibun, unta dia ada aib sebab ada penyakit, dan ketiga tu dilanda wabak penyakit, semua dihinggapi penyakit, atau lainnya, maka tiada harus baginya memilih mengeluarkan pangkat yang di atas. Tu sebab ketiga itu aib kan, dia kalau keluarkan di atas maknanya ada keuntungan bagi malik, kita beri yang atas kan. Serta mengambil jibran, kerana bahawasanya wajib itu yang beraib, tetapi harus baginya memilih mengeluarkan pangkat yang ke bawah, serta memberikan akan tamparan jibran tadi, mana tokokkan dia. Dan ada pun pertama-tama nisab zakat sapi pula, zakat ialah lembu ataupun kerbau, ialah 30 ekor. 30 ekor dah dia piara kebah tu banyak kan, penuh sekandang baru keluar seekor, maka seekor tabi' dikeluarkan. Apa tabi'? Iaitu anak lembu jantan, ataupun tabi'ah, iaitulah anak lembu betina atau kerbau betina, umurnya setahun memadai, jantan tetapi diberikan akan betina itu afdal. Jantan betina boleh beri, tapi kalau diberi betina itu lebih afdal, mana aksar sawaban, lebih banyak nisbah pahala. Tu dia beri tabi', yang tuan-tuan bisa dapat anak cucu nama tabi' pula kan. Siapa nama cucu yang tabi'ah? Wah, sedap punya, rupanya kebau. Yang ambil dalam kitab saya lah, kitab zakat. Rupa tabi'ah tu maknanya lembu atau kebau yang umur 12 setahun. Dan pada 40 ekor pula, tadi 30 keluar satu tabi' atau tabi'ah, mana anak yang umur setahun. Bila lembu atau kerbau sampai 40 ekor, zakat dia seekor musinnah.
Ya. Ni pun jangan nama Musinnah. Ada nama Musainah. Ni Musinnah. Ya. Dia yang lepas di padang tu, Saimah. Ya, Saimah. Jangan sad. Kalau Saimah tak apa orang yang berpuasa. Kalau Saimah tu kambing hak lepas padang. Ya, dia nama anak dia Saimah. Anak ambil jalan kitab lagi. Wah, berat dia. Saimah kambing hak lepas padang. Ya. Dan pada 40 ekor zakat seekor musinnah, iaitu lembu atau kerbau yang betina, umurnya 2 tahun. Bila lembu atau kerbau dia 40 ekor, ya, maka dia keluarkan cabut seekor. Tak sampai 2 ekor lagi ni. Mana daripada 30 sampai 35 tetap seekor. Cuma ubah umur dia naik sikit. Tu. Isyarat tidak memberati sini, ya. Iaitulah seekor juga, tapi umur dia iaitulah 2 tahun. Dan pada 60 ekor, 60 ekor dah sekali ganda. Tadi 30 dan 60 ekor dah. Ya, penuh satu padang. Dia punya apa? Lembu atau kerbau tu. Maka baru keluar 2 tabi'ah. Ya, 2 tabi'ah yang umur dia apa tadi? Setahun. Dan pada 70 ekor, 6 naik 10 ganda dia. Baru seekor musinnah dan seekor tabi'ah. Seekor yang berumur 2 tahun dan seekor umur setahun. Ini semua mengaji je lah dan beramal. Kita tak ada bela lembu. Ada orang boleh kebau lembu ni? Ada? Ya, ada seekor 2 ekor ada dan ni buat main-main ni. Ini ternak besar 60 ekor ni banyak. Dan 2 ekor musinnah. Dan pada 9 per ekor zakatnya 3 ekor tabi'ah. Kalau 90 hanya keluar 3 ekor. Cabut 3 ekor tak apa, tak berasa. Banyak. Dan 100 zakatnya 2 ekor tabi'ah. Daripada 100 ekor tu tarik 2 ekor je. Ya, tak perasan. Sikit sangat isyarat ambil. Untuk tujuan apa? Membersihkan harta daripada ikhtilat bercampur dengan hak fuqara wal masakin ada kat situ. Tuan dah tahu zakat dia bagikan. Dan seekor musinnah. Ya, manakala sampai peringkat 100 ekor lembu atau kerbau, dikeluarkan 2 ekor. 2 ekor tabi'ah dan seekor musinnah. 3 ekor. Dan pada 110 ekor dikeluarkan 2 ekor musinnah dan seekor tabi'ah. Dan pada 120 zakatnya 4 ekor tabi'ah atau ni atau bila atau boleh takhir, boleh pilih, atau 3 ekor musinnah. Dia nak keluar 4 ekor tabi'ah yang umur setahun, atau nak keluar yang umur 2 tahun tapi 3 ekor. Ya, maka demikianlah tiap-tiap 30, ya, zakatnya seekor tabi'ah. Tambah lagi 30, tambah lagi. Dan yang 40 zakatnya seekor musinnah, hingga beginilah atau aturan bagi zakat lembu ataupun kerbau. Zakat an'am. An'am maknanya ternakan yang berkaki 4. Itu an'am. Unta, kerbau, lembu, kambing, biri semua kan. Adapun ayam itik dia tak panggil an'am. Dan antara 2 nisab dipanggil af. Tiada ta'aluk zakat. Ya, tiada ta'aluk zakat antara 2 nisab tadi tu. Macam kita kata apa? 30 pergi pada 35. 31 tak kena, 32 tetap tak kena lagi, sampai 35 boleh ubah. Ya, ada pun kalau macam emas dia ada wakas. Emas, perak dia ada wakas. Wakas mana yang sikit persen pun kena keluar juga. Ya, dia keluar dia lebih berapa miskal masalahnya. Yang lebih tu kena keluar juga persen dia. Tu biasa antara nakat zakat emas, perak dengan ternakan di sini. Di sini dia ada afun. Af mana tidak, mana ta'aluk zakat antara itu. Dan pada yang muafakat 2 zakat seperti 120 khiyar pada malik. Ya, 120 tadi kan. Maknanya diberi khiyar pada malik nak keluar apa tadi? 4 ekor tabi'ah atau 3 ekor musinnah. Jika ada kedua baginya iaitu 4 tabi'ah atau 3 musinnah, jika bersamaan manfaat bagi mustahik. Mana dua-dua ni harga dia pun sama, manfaat pun sama, pilih ya. Maka jika bersalahan, maka wajib yang terlebih manfaat daripada keduanya. Bukan sebab harga, maknanya yang mana lebih antara 2 yang boleh keluarkan. Dua-dua tu ada, tabi'ah pun dia ada, ya, makna musinnah pun dia ada. Maka yang lebih mahal tu diberikan pada fakir miskin ataupun mustahik zakat. Dan jika tiada padanya keduanya pada malik,
Dan jika ada pada dan tiada ada pada keduanya pada malik, maka hendaklah ia menghasilkan salah satu daripada keduanya. Jika tiada ada pada keduanya, ya, dua-dua tak ada pada malik, maknanya musinnah pun tak ada, ya, tabi'ah pun tak ada, maka hendaklah ia menghasilkan, dicarilah salah satu daripada kedua yang tadi, apa sekendaknya, seperti yang telah tersebut pada zakat antara kedua tadi. Itu di antara apa cara pengeluaran dia supaya tidak ada teranyanya gulungan mustahik yang dibagi yang murah ke atau yang sebagainya, itu tak dibenar oleh syarak. Habis kemudian ada pun pertama-tama nisab bagi kambing atau biri-biri ialah 40 ekor kambing. Kambing atau bagi 40 ekor. Maka zakatnya seekor kambing atau biri-biri. Kalau seekor ini dia tak banyak. Dan pada 121 zakatnya 2 ekor kambing atau biri-biri. Daripada start 40 jejak sampai 121 dulu. Berapa tu? 40, 100, 61. Betul? Dia ada 40 sampai kepada 80 ekor tambah lagi 81. Makna 40 kalau seekor, 121 baru tambah seekor. Jauh tu. Tengah-tengah tu semua dimaafkan. Ya, 90 tetap dia keluar seekor juga. Tahun depan ada 100 tetap dia keluar seekor. Tahun depan lagi tu ada 120 tak cukup satu, tetap seekor juga keluar. Ada syarat tak berat. Sampai 121 baru tambah 2 ekor. Ya, peterik dan kambing dan kandang pun tak nampak. Itu maknanya dia tidak ada apa situ, wakas tidak ada. Mana dia ada af. Betul, syarat berikan kelonggaran barang antara satu nisab ke satu nisab. Kemudian ada pun pertama-tama nisab kambing dan biri-biri, wallahu a'lam. So Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallahu sirrah. Lamma animal haqqu, situ. Lamma animal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'atu. Lawana, situ apa? Qawana. Pada asal Arab dia panggil lawana. Ganti kap tu dengan lam. Lawana. Bantuan mentalwinkan, dia mewarnakan membiasa. Itu ada hikmat ilahi, tengok sini. Lamma alimal haq, tatkala diketahui oleh al-haq subhanahu wa ta'ala, mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia mengetahui daripadamu wujudul malal, mana ada perasaan kadang jemu beribadat kan, oleh kerana pick up dia tak kuat lagi, rohani dia belum berapa mantap lagi. Ibadat dia merupakan qutul arwah, lazat. Sebab oleh kerana rohani dia masih kotor, rohani masih berkarat banyak, jadi buat ibadat tu tak berapa lazat. Pada penyakit dia banyak. Dia macam orang sakit lah ni, bila demam panas apa, makanan spesial orang makan habis 2-3 pinggan, dia nak habis pinggan tak habis. Selalu apa, demam panas. Tuan ni. Jadi bila ada keadaan begitu, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala dengan rahmat dia apa? Lawana dia panggil. Ya, lawana laka at-ta'ah. Allah Ta'ala mentalwinkan wujud malal dalam ibadat, maka dibagi-bagikan. Ibadat tu ada semayang, ada zikir, ada baca Quran, macam-macam jenis. Maknanya macam-macam lauk ada. Supaya dia makan. Sebab ibadat dia kena buat. Kalau tak buat, rohani kita jam, dia rosak. Jadi oleh kerana tu, kalau dia rasa berat semayang tadi, buat sikit, tambah ibadat lain sikit-sikit campur. Ya. Sebagai taat supaya apa? Engkau beroleh kesenangan dengan sebab berpindah dari satu hal kepada satu hal. Ya, sebab masing-masing ibadat tu ada rasa masing-masing. Dia zikir ada rasa dia. Ya, kalau disemayangkan ada rasa dia. Dia berdoa, dia baca Quran. Jadi ada tukar-tukar tu untuk mengubah, jangan dia ada malal. Malal kejemuan yang menyebabkan hati dia akan keras dan jam. Ya. Dan tiap-tiap demikian itu ibadatnya bagimu, dan kebajikan
tadbirnya bagimu kerana bahawasanya ia terlebih mengetahui ya padamu daripadamu. Allah Ta'ala lebih mengetahui terhadap kita daripada kita sendiri mana. Kerana bahawasanya ilmunya padanya pada muqaddimun dan ilmumu pada dirimu hadisun. Ilmu kita ni baru datang. Ilmu Ta'ala qadim, asli asal sedia kala, dan ilmu dialah ilmu yang bersifat dengan sempurna, tidak didahului oleh kejahilan, dan ilmu dia meliputi segala-galanya. Berbanding ilmu kita yang terlampau sedikit, yang asalnya adalah tak ada apa pun, jahil, kemudian Tuhan beri sedikit. Dan nafsu itu tabiatnya menuntut ketinggian, itu perangai nafsu. Ya, dia suka dipuji, suka dibesarkan, dan enggan mengikut, ya, nafsu dia enggan mengikut untuk mengerjakan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Maka masuknya bagi taat dan mengikutnya dan khuduknya bagi amal dengan kahrin, dengan makna paksaan. Ya, kita pasti ini dipanggil abdul li kahri. Abdu yang macam hamba macam ni, dia belum dapat surat jemputan. Kalau abdul li taksis, itu dia dapat surat jemputan, surat jemputan syurga daripada Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadi betul. Ibadi ai ibadi dimaksud sini ada abdun li taksis. Ya, hamba disebut sini masuk dalam keadaan dalam golongan hambaku. Hamba di sini ulama kata ialah abdun li taksis, hamba yang telah dikhususiakan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan hamba sembarang macam kita dah ni. Macam kita ni hamba pahat dengan penukul, tu pahat penukul. Sekali tolak, sekali jalan. Sekali dengar ayat Quran hadis, mangap sikit. Balik kena TO kan, kena tarik, miong balik. Apa tidur malam habis. Lepas tu tutup balik, jalan balik macam pahat dengan penukul. Ya. Adapun Abdul Litaksis tak. Dia telah mendapat khususiah makrifat yang khas dengan Allah Ta'ala, maka dia berlazat dengan Tuhan, dia bukan berlazat dengan makhluk tak. Oleh kerana itu dapat jemputan dari Allah Ta'ala. Adapun di sini tidak. Peringkat awal Yatul mereka ini diset oleh ulama perjalanan dia pelan-pelan supaya apa? Ada tamakun dalam perjalanan dia tadi. Ya. Jadi kena ditalwinkan amal tu. Ubah sikit supaya jiwa dia tadi makna tidak jadi makna jam. Maka jikalau diberati dengan hal yang satu dalam zaman yang satu, nah saya jemur dia. Ya, dan lari ia nafsu yang jahat tadi, dia akan lari ya daripada mengikut bagi taat dan amal. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui, ya, maka dia kata sini pun lawana laka ta'ah, dia mentalwinkan taat berbagai bentuk supaya makna manusia itu dapat mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan terkala diketahui Allah Ta'ala pula daripada demikian itu, maka diketahuinya baginya tadi taat padahal, rahmat padanya dan kasih atasnya, ya, dengan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mana Allah Ta'ala tidak diberati Allah Ta'ala akan manusia melainkan sekuasa dia. Mana Tuhan yang maha pengasih penyayang, dia beri. Kalau kita sakit, ibadat dia suruh buat batu rangkaian, tapi dia ubahlah. Tak boleh berdiri semayang, duduk, atau dia duduk ni baring dan seterusnya. Dan begitu juga lah kita puasa, kalau jauh sangat perjalanan dia beri rosa, boleh berbuka dan umpamanya. Itu dipanggil apa? Satu roh, satu syar'i, ya, rahmat daripada Allah Ta'ala yang maha kasih sayang. Dan terkala bagi berbagai-bagai bagi segala taat itu dengan anugerahnya, dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa alima ma fika min wujudih, dan Allah Ta'ala mengetahui pula, ya, pada kita ini ya telah wujudus syarah, ya, akan wujudus syarah fahajaraha alaika fi ba'dil awqati, dan telah diketahui barang yang padamu daripada diperolehi ringan, ya, nafsu yang membawa kepada jemu, maka diselang-selangi taat itu, ya, atasmu dalam setengah daripada setengah waktu. Ada setengah waktu taat bentuk begini, setengah waktu pula dibentuk begini, ya, dan berbagai-bagai cara bentuk-bentuk ibadat. Maka dijadikan dalam sehari semalam itu 5 waktu sembahyang, dalam setahun puasa sebulan, dalam memiliki 200
ya, 5 zakatnya, dan dalam seumur hidup pula haji sekali. Itu maknanya, ya. Tuan tak berbeza-beza supaya apa? Jadi dapat menghadap hamba pada Allah tadi tidak dilihat, dan tidak ada bala paling besar bila kalbi manusia terpotong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi tiap-tiap yang satu daripada segala tafsilnya, maka waktu tiada sah dalam lainnya, maka tiap-tiap demikian itu rahmah, satu rahmat daripada Ta'ala, dan memudahkan bagi ubudiyah, ya, ke atasmu. Dia dah tak letakkan pula, dia panggil wajib, 3 wajib al-muwassa'. Dia ada wajib mutayyak, ada wajib muwassa', ada wajib muakhar, macam-macam. Maka semayang dia panggil wajib al-muwassa'. Zuhur misalnya ni, tuan luaskan kan. Sebab kita ngaji dalam fiqh tu, zuhur ada berapa waktu? 5-6 waktu ada. Waktu fadilah ada, waktu ikhtiar ada, waktu makna waktu jawaz, waktu karahah, ya, waktu tahrim. Itu dibagi-bagikan waktu tadi. Dia maknanya supaya insan tadi berpeluang meningkatkan dari semasa ke semasa kepada yang terlebih afdal dalam ibadat dia tadi. Habis. Supaya jadi apa sini, dia kata liyakun, ya, liyakun hammuka iqamatus salah la wujudis salah. Supaya adalah himmah seseorang tadi adalah mendirikan semayang, la wujudus salah, bukan sekadar wujud semayang fakat, ya. Sebab dia kata fama kullu musallin mukim, tidak semesti orang yang semayang tu dia mukim, ya. Sebab dalam lepas semayang ada Quran baik atau hadis baik didatangkan dengan lepas apa? Iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Dia tak kata if'alus salah, ya. Iqamatus salah mana mendirikan akan semayang. Apa makna iqamah? Ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Kita datang ke semayang tu atas segala syarat-syaratnya, segala rukun-rukunnya, segala adabnya, zahir dan batin. Itu makna mendirikan. Betul, kalau di semayang saja if'alus salat, tak kata buat if'alus salat, buat semayang ya serupa sama dah, tak. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah lam tasihha salat wa in sadifal haq. Man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah. Siapa yang semayang dia jahil dengan kayfiyat wudu', kayfiyat semayang dia tak tahu, dia tengok dia ikut-ikut aja, maka lam tasihha salat, tidak sah semayang dia. Wa insadifal haqq, walaupun pada zahir nampak sama, dia tak ada beza, orang buat semayang nampak sama, tapi kalau nak tahu sama tak sama, tanya dia. Fatihah apa rukun? Fatihah tu apa hukum? Fatihah sunat kot, tak tahu tu. Dia bantai je. Ambil air semayang guna air apa? Air mutlak. Tahu mana air mutlak? Air mutlak air lah dia tu. Tu bantai tak tahu jawab dia, ya. Jadi maknanya nak ambil semayang, nak ambil wudu, dia kena kenal air, ya. Apa mana air mutlak, lawan mutlak mana muqayyad, ada kait lazim, ada kait mumfaq, ya. Macam-macam jenis air. Jadi maknanya dia kenal bahawa dia bina ibadat tadi atas ilm, atas pengetahuan yang bersandarkan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi kita semayang kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usallimu, kena semayang macam mana, ya, ra'a kama ra'aitumuni, macam mana engkau lihat aku semayang. Masalah kita lihat tak? Kalau pakai zahir hadis kena lihat dah. Kita tak lihat tak semayang, ya. Kalau pakai zahir hadis ni mana cakap Wahabi kau tengok Nabi, tak Nabi kau tengok Nabi jangan kau semayang, kan. Muhammad Wahabi jawab. Sebab tu ulama takwil tu ra'a ada dua makna, ra'a ilmiah dengan ra'a basariyah. Jadi bagi kita guna ra'a ilmiah. Jadi sallu kama ra'aitumuni bermakna sallu kama alimtumuni. Kamu semayang sebagaimana engkau mengetahui aku semayang. Kita tak tengok, kita bukan sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semayang macam mana kita tahu. Tahu daripada mana? Daripada sinilah kita ambil daripada perbahasan ulama fiqh menggunakan hadis-hadis sahih, terutama al-Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis fa huwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibil bil yamshi 'ala ma qabiltu. Bila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang berjalan tai macam ada karamat tapi dia tak pakai hadis sahih,
Ya, bid'ah. Ma qabiltu, aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Syafi'i. Jadi makna kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i sekaligus bermakna kita berpegang hadis sah. Ni ada lebih kuat, kata saya tak nak pakai mazhab. Wah, handal naung kau. Ya, kan i'rab hadis pun tak boleh. Arwah mufti Negeri Sembilan dia apa? Syekh Murtaza kan. Ada seorang buat Wahabi datang. Mau dibaca hadis. Syekh Murtaza main kata, kau i'rab tak kerti. Nak i'rab kalimah tak kerti. Kau nak i'rab kalimah tak kerti, kau tak nak pakai ulama kuang hajar kau itu. Berbalik al-lebay. Ya, lebay kerapu panggil. Nak faham hadis tentang kau tak ada Quran, hadis kau tak ada ilmu alat doa, ilmu tak payah. Kau nak mengaji nahwu pun kau setakat 10 tahun pun nak berjejak kan. Ya. Nahwu tu pun nak matang. Kau setakat 2-3 tahun ni belum lagi, belum gigit lagi kan. Pun nak kenal PL apa tuan ni. Pun nak kenal Allah. Orang dulu sekat Alpia tu boleh baca terbalik kan. 1000 bait ke depan ke belakang boleh lagi. Ya. Pun mengaku jahil lagi. Ini Alpia tak mengaji kan. Ilmu nahwu pun tak habis nak ngaji. Tak saya kata ilmu alat yang lain kan ni. Lepas tu nak temberang lagi. Allah karim. Jadi maksud di sini fama kullu musallin mukim. Tidaklah tiap-tiap orang semayang itu dikatakan mukim. Mana orang yang benar-benar mendirikan semayang. Sebab itu di sini Rasulullah ada memberi peringatan man salla. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi abada. Barang siapa sembahyang dia tak mencegah fahsyak munkar, dia sembahyang lepas tu maksiat dia buat lagi. Baru sembahyang, lepas tu buat maksiat balik, serupa je. Tanda sembahyang dia ditolak oleh Allah Taala. Sembahyang tu tak laku langsung. Sebab sifat sembahyang bila jadi dia tanha, dia akan mencegah daripada fahsyak dan munkar. Ya. Sembahyang mana yang jadi? Sembahyang betul-betul yang khusyuk, qalbi dia menghadap betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul khusyuk ulama bagikan pada salasul maratib. Khusyuk sembahyang ni ada 3 martabat. Pertama, martabatul ula. Martabat pertama dipanggil khusyuk khauf wal inkisar wal izlal. Itu khusyuk yang pertama. Ya, khusyuk ini bagi siapa? Lil ubad waz zuhad. Bagi orang yang abid dan orang zuhad dia panggil khusyuk dia khusyuk khauf, inkisar wal izlal. Diangkat dia takbir kegerunan hati dia, inkisar hati dia, izlal hati dia dengan Tuhan tu. Pum. Atau khusyuk betul. Ya. Ni ikut sunnah, angkat semayang dia belum lagi rokok dah terbagai. Ya, dah kata mengayau darat laut pejabat habis, siap buat kira ada. Ya, tengah semayang senyum, ingat panak, rupanya ini banyak untung. Biasa untung 1000, yang ini 5000 masuk untung. Wah, senyap. Dia ingat dia panak, rupanya benar. Al-martabatus saniyah. Martabat khusyuk yang kedua dipanggil khusyuk ta'zim wal haibah wal ijlal. Ini untuk siapa ni? Wa huwa lil muridin as-salikin. Bagi murid yang salik, dia main dalam khusyuk ta'zim, haibah, ijlal. Merasa betul-betul kebesaran, keagungan, haibat dia dengan Tuhan. Diangkat dia takbir, bergegar dia tuan-tuan. Martabatus salisah, martabat khusyuk yang ketiga dia panggil khusyukul farhi was surur. Khusyuk dalam bentuk kegembiraan, seronok dia dengan Tuhan. Ya wal iqbal, dan menghadap. Ini bagi siapa ni? Lil wasilina minal arifin. Bagi orang yang wasil di kalangan arif billah, para aulia, dia angkat semayang tu seronok dia, masya-Allah. Ya, maka disamakan dia apa? Yusamma hadzal maqam qurratul ain. Disebutkan qurratul ain fi shalah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Itulah makam dia. Ya, yang diikuti bawakan oleh para arifin billah, dipanggil khusyuk apa? Al-farhu was surur. Ya, gembira, seronok. Lebih seronok daripada segala keseronokan. Dia mengambil keseronokan dengan Allah, bukan diambil keseronokan dengan ibadat. Kalau kita berzikir cuma ibadat, seronok dengan apa? Seronok dengan zikir itu mahjub lagi, terhijab lagi. Dia seronok dengan ibadat tu makhluk lagi. Seronok dengan Tuhan dia sendiri. Ya, bi falyafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira. Ya. Maka gembira dengan Tuhan bila dia tak akan terbuka melainkan di fana dulunya. As-sayru fillahi la yakunu ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan kita mula start kita fana, lenyapkan yang lain, leburkan pandangan, apa Tuhan cepatkan nur dia. Pum. Ketika itu baru dia berlazat dengan Tuhan. Ya, berlazat dengan Tuhan. Jangan berlazat dengan makhluk, itu tertipu pun kan. Bahawa orang dah berlazat dengan Tuhan, dia tak ada heran ke makhluk.
Orang nak menghadap dia ke orang tak menghadap dia tak ada hal. Kalbi dia bukan untuk makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi melainkan dia. Ya, jalan arifin billah. Allah. Dan hendaklah kita mau pada mendirikan sembahyang, ya, serta dengan segala hadnya, ya, dan segala syaratnya dan segala adabnya, zahirnya dan batinnya, dengan sekadar kuasa semampu-mampu. Iza kuntum ila salah falyusalli salatal muwaddi' salatan man lam yazunnu annahu yarju ilaiha abadan. Salah satu nak bentuk khusyuk Rasulullah ajar kita, iza kuntum ila salah, bila kau berdiri nak semayang atas 3 sejadah, atas semayang wajib, semayang sunat, semayang qada, tak kira atas semayang, maka semayang kamu sebagai semayang kali penghabisan. Kita rasa ini last. Lepas ni kita akan bertemu dengan malakul maut. Itu maksudnya. Kita pijak, kita semayang ni kita rasa ni peluang terakhir. Bila kita rasa begitu, maka ada tumpuan tu akan ada. Istighal qalbi kita akan ada, insyaAllah. Salatan man lam yazun, semayang mereka yang tidak menyangka dia akan kembali lagi lah. Itu maksudnya. Maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan semayang, ya. Tidaklah orang semayang tu maknanya betul-betul dia menunaikan hak semayang. Ada yang dapat khusyuk dia 10%, ada 5%, ada 80%, mereka masing-masing lah. Itu pembagian Allah Ta'ala beri. Khusyukkan hati, dan khusyuk itulah dikira. Sebab tu kita kena banyak latih sembahyang sunat, kata Syekh Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Nak bina khusyuk tu banyakkan sembahyang sunat. Lagi dia tak dapat khusyuk, bangun, kita lanyak dia tu cukup, ya. Sebab dalam mendidik nafsu dia ada satu istilah dia panggil muaqabah. Apa muaqabah? Denda, ya. Kita cakap ni, lagi kau tak khusyuk aku tak berhenti. Kita lanyak dia tu cukup. Bantai 40 rakaat, 100 rakaat, dia dilembik nafsu. Nafsu kita tadrik kuat-kuat tekan dia, ya. Kalau syaitan lain, syaitan kalau zikir dia lagi kan, tapi tak lagi habis dia datang balik. Ada pun nafsu tak, nafsu je kalau hendak kan, kalau dia hendak satu benda, dia tekan kita tak boleh pergi kan, ya. Dalam hikam Abi Madian dia kata, ihzari suhbatal bid'ah, takut oleh kamu berkawan dengan ahli bid'ah, ibqa'an lidinik, supaya menjaga agama kamu. Wahzari suhbatan nisa, dan jauhkan berjumpa dengan perempuan, jangan berkawan dengan perempuan, ya. Ibqa'an li qalbik, supaya kalbi kamu dapat menghadap Tuhan. Kalau dalam kalbi kau gila dengan betina, apabila pun tak ada. Sekeban atas kepala pun tak perasan, ya. Guna berjumpa betina lepas semayang, ya. Dia jaga ni, tengok. Ibqa'an li qalbik, mana untuk kita kekal hati kita dengan Tuhan. Musuh yang paling besar di antara mar'ah war rajul, laki dengan perempuan, cukup kuat karen tuan. Ya. Sebab tu perempuan diketatkan pakaian. Bukan suruh ketat dia punya apa, syarat. Pakaian dia jangan ada bentuk menaikkan nafsu, kena tutup area muka, apa, kena tutup aurat betul-betul, sebab dia menarik. Dia tutup tu kan tertarik lagi tuan. Punya kuatnya nafsu. Ya, kuat tak nafsu, dah tutup dia tarik lagi tuan. Ya, jaga. Syaitan lain ni. Sebab tu bila bisikan kejahatan datang, dia ada dua. Kalau dia datang bisik dia, kita zikir semayang hilang. Itu syaitan. Itu iblis syaitan. Jadi kalau kita zikir lagi kuat, dia tekan. Kita semayang, dia tekan lagi kepala dia. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Maka nafsu kita kena lemahkan dia. Dan tadilah, banyakkan ibadat, banyakkan zikir. Lagi dia degil, kita tembak lagi. Sampai dia lembik. Baru dah dia slow ikut kita. Ibarat binatang buas yang lihat, maka kita letakkan atas belakang dia muatan yang banyak. Bila banyak baru slow, baru kita boleh tarik. Banyakkan ibadat, banyakkan zikrullah, banyakkan Quran baca, minta pertolongan Tuhan, itu yang paling besar lah. InsyaAllah kalbi itu akan selamat, boleh menghadap kepada Allah Ta'ala. Rugi, paling rugi kalau kalbi kita tak boleh menghadap Tuhan, hanya jasad saja. Jasad orang munafik boleh buat kan? Belakang Rasulullah dia boleh semayang, melerik sekeban dia. Tapi kalbi itu bukan dengan Tuhan. Kita nak kalbi, Tuhan nak tengok dalam, bukan nak tengok luar. Luar kita jaga dengan syariat, wajib jaga. Tapi last sekali paling hebat dalam, sebab dalam tempat kiraan. Cantik dalam Tuan terima, tak cantik dalam Tuan buang tuan. Kalau dalam tak bersih, dia tolak ibadat tadi. Sebab dia kata adanya unsur ibadat semayang yang tidak mencegah. Sebab kalbi tak betul. Ya, man lam tanha salatu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang semayang dia tidak mencegah
Bermakna qalbi dia tak betul. Dia qalbi tak betul, dia tak mampu, tak ada power nak tolak maksiat. Semayang tapi tak boleh tolak. Lepas tu dia buat balik maksiat. Sebab untuk unsur qalbi itu sangat penting, di tempat tilik Tuhan. Maka sebab ilmu tasawuf ialah ilmu sangat penting, dipanggil tauhidul khas. Untuk tauhid secara khusus kita dengan Allah Taala, supaya betul-betul kita dengan dia. Jangan masuk yang lain. Mahabbah dengan dia, al-ish dengan dia. Baru dibuka pintu hijab, pintu makrifat dengan dia. Dan satu lagi disebut sini, maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang, dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan dia. Yang zahir dapat beramal, belum tentu lagi tu. Sebab tu ada amal yang diterima, ada amal yang sebaliknya ditolak. Dan tiada pada tiap-tiap lapar itu puasa. Bahkan banyak Nabi kata min sa'imin la yusalahu min siyami ila al-ju' wa az-zama'. Banyak orang puasa yang dapat lapar dan dahaga dia kosong tak dapat. Sebab dia tak puasakan anggota dia, dan dia tak puasakan nafas terus naik. Puasa paling besar dia puasa nafas, tahan nafas kita yang lain, terus naik kita dengan Tuhan. Allah di jalan. Dan tiada tiap-tiap yang rakaat itu sembahyang, yang tahu kerana bahawa saya mendirikan sembahyang itu melazimkan hudur serta Allah. Pati atau rahsia sir sembahyang adalah hudurul qalbi ma'al Rabb. Hadir betul-betul hati, tawajuh menghadap dia, atas sentiasa. Kalau tidak, dia tak jaga, di awal iftitahus salat dia dah kena tempelak dengan Tuhan. Pada iftitahus salat, mana iftitahus salat? Doa iftitah tu, wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan akan diriku zahir dan batin. Tiba-tiba hati empat lain, Tuhan jawab, kazabta, pembohong kau Tuhan. Pembohong kau, kazabta, dusta engkau. Jaga tu, kita lapas wajah tu kena betul-betul tawajuh kalbi kita, roh sir kita betul-betul menghadap dia. Baru dia dapat betul-betul penilaian daripada Allah Ta'ala. Kalau lari je, Tuhan jawab kazabta, dusta engkau. Dalam semayang kena dusta, kalau tak semayang lagi lah tuan-tuan. Sebab kena prepare betul-betul rohani kita, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dalam semayang minta satu je tuan, tak apa dah. Minta apa? Ya Allah, engkau tariklah kalbiku menghadap engkau. Cukup tu. Dan semayang daripada awam pagi, ya Allah, tariklah kalbiku dapat tawajuh menghadap engkau dan beri kelazatan pada ini. Dan tutup pandangan makhluk daripada kalbi. Minta Allah tutup. Itu kita dapat rasa dia akan terbuka. Habislah. Hingga melazimkan dia sentiasa muraqabah. Muraqabah sebagai batu asah marifat kita. Raqib annallaha yara. Muraqabah kan antara sentiasa memerhati kita. Hadid basaran iman bil muraqabah. Mana tajamkan basirah pandangan iman kita dengan banyakkan muraqabah. Sama ada muraqabah mutlak, muraqabah hadiah, muraqabah ma'iyah, di banyak pecahan-pecahan muraqabah mengikut ayat-ayat daripada Al-Quran. Dan Syamban banyak disusun cari-cari lah. Supaya bila muraqabah ditetap, ada akan pergi pada musyahadah, iaitu ru'yatul basariyah, pandangan dalam diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tak masuk makam tuntutan, kita duduk dalam khatar, bahaya. Khatar, bahaya sangat-sangat. Ibarat telur di bujung tanduk, lebih bahaya dia. Kalau kalbi tidak lagi muraqabah, betul lagi musyahadah dengan Allah Ta'ala. Maka minta Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Amalkan doa. Ya Allah, jadikan aku ni ahli tajarrud, yang kalbi kita mujarrad, bersunyi dengan dia. Wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Wajzib ni kita minta Tuhan terjazbah tarik. Wajzib mana tarik, ya Allah, hatiku daripada memandang-mandang pada makhluk, terikat dengan makhluk, minta Tuhan sentap. Hati kita terus tawajuh ke dia. Wajzib qulubana anin nazar wa sukun. Nazar perhati, sukun maknanya tetap melekat seronok dengan makhluk. Anil daripada akuan, daripada makhluk, hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wa musyahadah, sehingga tersingkap nur muraqabah dan nur musyahadah. Minta dengan Allah Ta'ala. Dan semayang minta, dan sujud minta. Minta dalam hati, tak apa, semua Allah tahu. Minta kepada Allah tarik. Dia tarik kalbi kita, kita akan tahulah rasa nikmat bila berlaku intisab, tertariknya, terjazbahnya kalbi dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qalu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kalam. Subhanallah.